Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Narita binti Muhammad Noor, Pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Div Berhormat, Barisan Pensyarah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IPG kerana memberi peluang kepada saya selaku wakil daripada Gabungan Ahli Bahasa Melayu (GABAM) untuk berucap pada pagi ini. Tajuk ucapan saya pada hari ini ialah bagaimana pelajar dan kerajaan mampu menguasai masalah kenaikan harga makanan di kafe IPT. Hadirin sekalian, isu kenaikan harga barang dan kos sara hidup kebelakangan ini menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan rakyat, terutama golongan B40. Saiz pendapatan isi rumah yang kecil menyebabkan mereka ini antara kumpulan yang paling tersepit dalam keadaan semasa. Berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, pada November 2022, harga makanan dan minuman meningkat pada kadar 7.3% berbanding 7.1% pada bulan sebelumnya. Kadar inflasi juga meningkat sebanyak 4% disebabkan oleh kenaikan harga makanan, terutama berasaskan ayam dan tepung. Kesan daripada inflasi ini telah menyebabkan harga makanan pada tahun 2023 terus naik mendadak berbanding tahun sebelumnya. Misalnya, sekilo gula yang dahulunya berharga RM2.80 kini sudah pun mencecah RM4. Keadaan ini menyebabkan ramai individu yang terkesan, khususnya peniaga di kedai makan dan juga pengusaha kantin di sekolah dan juga kafe di IPT. Selain itu, sebagai seorang pelajar IPG, kita sering menjadi perbualan orang ramai yang mengatakan bahawa dengan elang yang kita ada, kita tidak layak untuk mendapat bantuan persekolahan yang lain. Tahukah anda semua, dengan 430 ini, kami perlu membayar sewa rumah, tambang pengangkutan untuk ke IPG, tambang bas untuk pulang ke kampung halaman, membeli buku dan juga membeli bahan bantu mengajar yang akan digunakan semasa kayu praktikum nanti. Jelas di sini bahawa sememangnya RM430 itu tidak cukup bagi kami, bukan kerana tamak atau boros, tetapi disebabkan oleh desakan ekonomi yang menyebabkan banyak perbelanjaan yang perlu kami tanggung sebagai seorang pelajar. Oleh sebab itu, kenaikan harga makanan di kafe IPT ini amatlah membimbangkan dan juga merusinkan kami semua. Jadi, oleh sebab itu juga, berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi atau memberitahu beberapa langkah yang boleh diambil oleh kita, iaitu pelajar dan juga pihak kerajaan bagi mengatasi masalah kenaikan harga makanan di kafe IPT. Rakan-rakan sekalian, antara langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi kenaikan harga makanan di kafe adalah dengan membuat aduan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Aduan ini perlulah dibuat dalam bentuk penulisan atau surat dan dihantar ke pejabat IPG. Dengan adanya surat aduan ini, diharapkan pihak IPG, khususnya Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, lebih cakna dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya. Contohnya, berunding dengan pihak kafe untuk menurunkan harga makanan supaya lebih berpatutan dengan kos sara hidup pelajar. Dengan cara ini juga, secara tidak langsung kita telah pun menggunakan hak kita sebagai seorang pelajar untuk bersuara. Langkah seterusnya ialah memboikot kafe. Langkah memboikot ini perlu dilakukan setelah proses rundingan di antara Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan pihak pengusaha kafe tidak berjaya. Oleh itu, pelajar haruslah memboikot secara sihat, iaitu dengan cara tidak membeli di kafe, sebaliknya membeli di luar. Pelajar juga dilarang secara tegasnya untuk memboikot secara demonstrasi keganasan seperti merosakkan meja dan kerusi di kafe, menyembah cat dan sebagainya. Dengan cara ini, lama-kelamaan pihak pengusaha kafe akan mengalami kerugian
dan mencari alternatif lain untuk menarik semula para pelajar membeli di kafe. Antara alternatif yang akan dilakukan sudah semestinya dengan menurunkan harga makanan, kerana itulah punca utama mengapa para pelajar tidak lagi menjejakkan kaki mereka di kafe. Warga Dewan sekalian, selain daripada pelajar, pihak kerajaan juga perlulah memainkan peranan mereka dalam usaha untuk mengatasi kenaikan harga makanan di kafe IPT. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan semestinya mempunyai kuasa yang besar dalam membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan memperkenalkan menu keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai menu rahmah di setiap IPT yang ada di Malaysia. Pihak kerajaan boleh menetapkan harga shilling bagi setiap satu hidangan, iaitu sebanyak RM3.50 yang mana mampu dibeli oleh setiap lapisan murid sama ada daripada golongan B40, M40 maupun D20. Akan tetapi, makanan ini haruslah disediakan dalam kuantiti yang baik seperti saiz yang bersesuaian dan juga rasanya yang sedap meskipun ianya hanya berharga RM3.50. Untuk menjayakan program menu rahmah ini, pihak kerajaan haruslah memberikan peruntukan kepada pihak pengusaha kafe di IPT untuk mereka membeli barang kemudian memasak. Dengan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, sudah pasti isu mahasiswa terpaksa mengikat perut untuk meneruskan pengajian dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, kerajaan juga boleh membuat pengecualian bayaran sewa air kepada pengusaha kafe. Dengan adanya pengecualian bayaran sewa air, pihak pengusaha kafe pastinya mampu menurunkan harga jualan mereka kepada harga yang lebih murah serta mampu milik kepada semua pelajar. Oleh itu, dengan adanya pengecualian bayaran sewa ini, pihak kafe sudah semestinya tidak lagi rungsing memikirkan cara bagaimana untuk mereka memperoleh keuntungan yang lebih. Oleh itu, dengan tiadanya bayaran sewa air, sudah pasti isu harga makanan yang jekit darah dapat diatasi dan tidak lagi merungsingkan pelajar untuk makan meskipun sudah berada di fasa hujung bulan. Pelajar juga tidak lagi perlu rungsing memikirkan bagaimana mahu membayar sewa rumah dan juga membeli keperluan mereka yang lain. Hadirin sekalian, konklusi daripada tajuk perucapan saya pada hari ini ialah pelbagai langkah boleh dilakukan bagi memendung kenaikan harga makanan di kafe IPT yang semakin menusingkan pelajar. Isu ini pasti dapat diselesaikan dengan baik sekiranya semua pihak bekerjasama bagai aur dengan teping dengan memainkan peranan masing-masing. Bab kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Diharapkan agar pelajar dan juga kerajaan mampu bekerjasama secara konsisten memperjuangkan isu yang dekat dengan realiti kehidupan pada hari ini agar kemakmuran bersama dapat dicapai secara saksama. Jadi, setakat itu sahaja ucapan saya pada hari ini. Izinkan saya mengakhirinya dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi berigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.